الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kemarin ada seorang muslimah muallah masuk Islam. Dia kata sayangnya dia masuk Islam lewat tak supa puak wak. Kita masuk Islam dengan melalui beranak mak pak kita ni beranak. Dia mau bas sebelah kanan. Dia mau buat akikah. Kita semayang semenjak pada kecil. Tapi saya ni masuk Islam lewat dah. Dia kata kena buat amalan jadi lebih lah dia kata. Saya jawab kata muslimin yang dirahmati Allah, al-Islam yajubu ma qablah. Saya kata akhir cepat bukan punya pasal. Nah, yang penting amalan yang kita buat tu penting. Kerana setelah mana kita masuk Islam dah, semua amalan yang telah lepas tadi Allah Ta'ala pulih jadi amalan soleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Supaya dengan taubat juga. Taubat ni Allah Ta'ala pulih hak uduh jadi comel, jadi molek. Apatah lagi kita masuk Islam. Dan juga saya sebut juga kata Allah Ta'ala pilih hamba dia mengikut benda yang akhir. Allah Ta'ala ni apabila dia kasih kepada hamba dia ista'malahu, Allah Ta'ala guna kerja dia. Para sahabat tanya, bagaimana kalau Allah Ta'ala guna hamba dia sedangkan Allah Ta'ala ni Rabbul Alamin? Maka Allah Ta'ala kata an yuwaffiqahu amalan salihah. Allah Ta'ala taufik kepada dia suruh buat amalan soleh belum daripada Allah Ta'ala nak ambil nyawa dia. Jadi kiraan sebenarnya bukan kiraan beranak, bukan kiraan lama, bukan kiraan panjang masa, walaupun itu adalah benda molek. Tapi untuk nak menentukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, hujung jatuh kita. Itu satu jawapan yang saya beri kepada seorang muallaf yang saya terdengarnya dia berbangga dengan orang Islam masuk dengan cara beranak, mana Islam melalui DNA. Tapi bila kita keliling kelalaian kita ni, kita rasa Allah sedihnya kadang-kadang kita hanya ada Islam melalui bab percacun saja. Ramai orang bab percacun Islam tapi tak kenal masjid, waliyadzubillah. Oleh itu muslimin yang dirahmati oleh Allah, dan satu perkara juga yang perlu kita berbangga oleh kerana Allah Ta'ala jipukkan kita daripada golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah sebut, wadittu anni qad ra'aitu ikhwanana. Nabi cita-cita nak kelih puak kita semua, saudara-saudara kami di dalam majlis persidangan dengan para sahabat. Nabi kata saya cita-cita nak kelih saudara-saudara saya. Sahabat kata, sahabat jawab kata, ya Rasulullah, alasna ikhwanaka ataupun alasna bi ikhwanika, bukankah kami ini adalah saudara kamu ya Rasulullah? Nabi jawab kata, qala bal antum ashabi, wa ni sahabat. Saudara Nabi siapa? Wa ikhwanuna alladhi lam ya'tu ba'. Saudara Nabi ni ialah orang yang tak beranak lagi. Kita semenjak daripada Nabi dah meninggal dunia 1400 tahun, kita tak ada masa Nabi. Kita mari korun-korun yang kedia ni, kita beriman kepada Nabi. Dalam satu riwayat, wa yu'minu Nabi, dan mereka beriman kepada Nabi walaupun tak nampak kelih.
Muslimin yang dirahmati oleh Allah, besarnya tingginya kita harga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita besarnya Allah Taala pilih sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita mari kenal kata kita siapa. Ramai lagi kita belum kenal diri sendiri. Belum kenal kata kita ni adalah umat yang mulia, umat yang ada kuam dan nak banding pada umat-umat yang telah lepas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pilihan nabi, maka umat dia pun terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khususnya umat nabi ini adalah umat yang sebaik-baik, sesempurna-sempurna agama. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ialah umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat yang Allah Ta'ala keluar linnas, kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jikalau kamu suruh menyuruh benda yang kebaikan dan larang tegah benda yang mungkar, benda yang tak baik di dalam masyarakat, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Cukup tiga perkara ini kita terjadi umat yang terpilih, umat yang ta'muruna bil ma'ruf. Oleh itu dalam hidup kita, kita kena banyak dan menggemarkan orang-orang buat kebaikan melalui kemudahan yang kita ada. Tak pasti kena ceramah, tak pasti kena khutbah belakang. Nah, orang menega boleh mai botbat di dalam ta'muruna bil ma'ruf, dan orang jadi kru, jadi karacakan boleh, wa tanhauna 'anil munkar. Kerja ni boleh kerja belakang kerana mereka itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah terpilih. Oleh itu muslimin yang dirahmati oleh Allah, apabila kita kenal kita adalah umat yang terpilih, maka kita kena beri harga dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, antum, kamu, Nabi ada sebut kata antum tutimmuna sab'ina ummah. Kamu adalah umat yang terakhir 70 umat. Antum khairaha wa akramaha 'ala Allah. Kamu adalah sebaik-baik umat dan semulia-mulia umat. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ada sebut tasyri' ataupun syariah. Hak kita duduk di dalam tangan kita ni adalah sebaik-baik. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawma akmaltu lakum, hari ni Allah Ta'ala sempurna. Allah Ta'ala aku sendiri syariat kita ni cukup. Molek, comel, sempurna. Tak ada kena ambil daripada orang lain, tak ada kena ambil daripada bangsa lain. Cukup umat yang Allah Ta'ala perintah syariat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kelihkanlah syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ni pakai kerja belaka, boleh guna belaka, comel belaka. Tak ada benda yang huduh di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita sendiri menguduh-nguduhkan, dan juga bangsa asing ataupun musuh Allah Ta'ala untuk nak menguduh-nguduhkan. Saya pernah masuk satu san, pupi paksa di dalam satu mahkamah, bawa nak sesagi, bawa pelajar-pelajar kod mai Islam. Orang bukan Islam, tapi dia kata kod mai Islam lebih maju daripada kod mai negeri Syiah ni 50 tahun. Belum pada benda-benda lain dia sebut benda tu. Jadi pelajar tanya sebab apa? Dia akak contoh kata bak sako. Saka ni kalau kita kelih pun-pun tu kita kata tak adil lah. Tapi hebat syariat Allah Ta'ala awak dia tu. Dengan bagi saka ni cukup keadilan di dalam masyarakat, bui kepada orang lelaki 2, orang perempuan 1 ni cukup alasan. Tak kena kecil orang lain dah. 50 tahun lebih maju daripada kot mai banmeng dia kata. Tapi sayangnya kita dalam masyarakat kita ni ada duduk baloh bak saka naik ada mahkamah pada lagi. Tak habis-habis. Sesoalahnya syariat yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni kita tak puas hati. Berasa tak puas hati, berasa apa tak boleh guna, berasa apa tak pakai. Walhiyatubillah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan sebutkanlah
Nah, ikutkanlah bucu mana di segi syariat Allah yang tak comel. Tak ada. Karena ini Allah Ta'ala kata al-yawma akmaltu lakum. Allah Ta'ala menyempurna, comel, elok, baik. Setengah-setengah agama muslimin yang dirahmati Allah. Ada lagi hingga sampai sekarang ni hanya dia kata kesempurnaan itu ialah jauh daripada hidup biasa. Hidup di dalam tempat-tempat beribadat, tak kahwin, tak nikah, tak makan, tak jual, tak beli. Masih ada lagi pada masa sekarang ni. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup seperti manusia biasa. Cai ciwit pokati. Nabi kata, "Wa man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa tak kena kepada sunnah Nabi, nak semaya pandai, Nabi tak kena juga. Nak puasa sokmo, tak saya berhenti, tak kena juga. Tak saya menikah kahwin, tak saya juga. Allahu Akbar. Nabi kata, "Wa man raghiba an sunnati falaysa minni." Sunnah Nabi adalah contoh yang tauladan bagi kita semua. Dan contoh tauladan bagi sunnah Nabi di dalam menghadapi kesusahan. Di dalam menghadapi kesusahan, saya kata tak ada kalangan kita nak lebih daripada Allah Ta'ala cuba Nabi. Nak hidup susah lebih pada Nabi, tak ada buat kita. Nabi di dalam hidup Nabi, anak mati banyak orang. Dalam hidup Nabi, isteri mati banyak orang. Di dalam hidup Nabi, Nabi tak boleh makan 2 bulan, 3 bulan. Dalam hidup Nabi, dapur tak masuk banyak bulan. Di dalam hidup Nabi pernah letak batu di perut oleh kerana tidak ada makanan. Di dalam hidup Nabi, dia mau halau, dia mau pekong. Tapi kalau kita nak kata kita lebih susah daripada Nabi, tidak. Wahai orang susah, hiduplah cara Nabi. Wahai orang kaya, hiduplah cara Nabi. Bagaimanakah Nabi ketika ada kemudahan? Dia bui kepada sahabat yang nak baru masuk Islam, ma baina jabalaini, yang kami di antara 2 bukit Nabi sedekah pergi habis. Comel sungguh hidup. Tapi sayangnya kita tidak ambil contoh Nabi sebagai contoh dalam hidup kita, muslimin yang dirahmati Allah. Dan juga syariat kita ini yang Allah Ta'ala aku sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Tidak ada lagi tunjuk ajar, contoh tauladan, kedudukan yang terbaik dan fitrah yang Allah Ta'ala jadi nak lebih daripada fitrah. Saya terdengar 2 minggu telah lepas, orang yang tak mandi hampir-hampir 70, yang paling lama sekali 70 tahun lebih tak mandi di atas dunia ni. Allahu Akbar. Ada orang tak mandi. Subhanallah, syariat kita ni suruh mandi semua. Karena dia berbetul dengan fitrah yang Allah Ta'ala jadi manusia. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, umat ini juga umat yang Allah Ta'ala buikan kebaikan. Inni ursiltu bihanafiyatis samhah. Agama yang mudah, agama yang tidak jadi klek-klek di dalam hidup, tak jadi susah di dalam hidup. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tak ada agama kita yang berbentuk jadi payah, jadi susah di dalam nak melaksanakan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Musafir saja waktu boleh jamak dah. Demam saja Allah Ta'ala suruh puasa hari lain dah. Tak ada duit, tak sah pergi di Mekah. Tak ada duit, tak sah bui zakat, walaupun itu adalah rukun Islam sekalipun. Rukun Islam yang 5, bagi orang susah tak ada kelucuk dia pergi haji dengan zakat. Dan kalau dia sakit demam pula, tak ada kena puasa pula dah. Kalau dia demam, tak ada kena pergi, tak ada, kalau dia demam semaya sekadar dia mampu pula dah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini adalah samhah, kemudahan Islam. Tapi masih lagi kita rasa jadi payah duduk dalam Islam. Nak sembahyang cukup 5 waktu ni berasa susah. La haula wala quwata illa billah. Nak puasa sebulan 2 puasa ni berasa klek-klek dalam hidup. Sedangkan Nabi kata, inilah agama hanafiyatis samhah, agama yang jauh daripada kebatilan, dan agama yang mempunyai samhah, kemudahan di dalam menunaikan ibadat. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita nak banding dengan syariat-syariat umat dulu, kita patut bersyukur panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat dulu ni Bani Israel, jikalau air kecing najis kita pergi kena baju, tak boleh basuh, kena kerak dengan gutingi. Ini adalah syariat pada syariat orang dulu.
tak cuci kalau selama mana tak kerak tapung lain. Dan juga syariat kita tadi, jikalau orang perempuan pada masa dulu, jikalau orang perempuan mari cemar, mari bulan ni, tak boleh makan sekali, tak boleh duduk sekali, kena duduk rumah suku, kena buat bahasa suku, tak boleh duduk dalam rumah. Itu syariat umat dulu, subhanallah. Tapi kita kelihkan kepada syariat Nabi Muhammad, tak ada apa, boleh duduk sekali, boleh makan sekali dan sebagainya. Dan juga qisas. Umat dulu jikalau ada pembunuhan, tidak ada bayar dia, tidak ada hukum lain, perahan ciwik lah. Tapi di dalam syariat Nabi Muhammad, Allah Ta'ala bui kemudahan. Allah Ta'ala bui jikalau adik-beradik semati ataupun wali semati untuk maaf, bui maaf kepada si bunuh tadi, maka dia kena bayar diah, kena bayar 100 ekor unta. Ini kemudahan yang Allah Ta'ala bui kepada syariat kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala tak sewi kita jadi susah payah. Allah Ta'ala nak jadi kita mudah, nak jadi kita senang. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, kemudahan yang Allah Ta'ala beri kepada umat kita ni juga ialah waju'ilat lahal ardu masjidan wa tahura. Allah Ta'ala jadi bumi ni boleh semaya berlaku. Orang dulu nak semaya kena semaya di tempat ibadat saja, kena cari tempat semaya. Kita ni boleh hafal bila masa saja. Orang ke laut boleh semaya atas perahu, orang tepi laut boleh semaya atas pasir, orang atas bukit boleh semaya bawah pohon kayu. Ini kemudahan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kemudahan-kemudahan ini, muslimin yang dirahmati oleh Allah, masih lagi kita tinggal, masih lagi kita cuai dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad juga, Allah Ta'ala tak kira cara sangat jikalau kita terlupa ataupun kita lalai. Sehingga semaya, jikalau kita lalai ataupun kita terlupa, waktu dia apabila kita ingat. Jikalau kita tidur tak khabar, waktu semaya apabila kita bangun. Dan juga Nabi ada sebut kata, innallaha tajawaza li ummati ma hadathat bihi anfusana. Allah Ta'ala tak kira benda yang kita duduk niat, benda duduk kecek di dalam hati, ma lam yatakallamu wa lam ya'malu bihi, selama mana kita tak kecek tubik. Kalau kita duduk niat-niat dalam hati, walaupun besar setara mana pun, Allah Ta'ala tak kira benda tu. Nah, hak kecek mari, hak buat mari, itulah barulah Allah Ta'ala kira. Dan juga kemuliaan umat ini juga, Allah Ta'ala tak binasa umat ini dengan kering kotor, dengan kemarau seluruh dunia ataupun umat Nabi semua kena berlaku, tak ada. Sebaliknya kalau kita kelih umat Nabi Nuh, habis, tak ada meninggal bakar, hak adanya atas perahu tu ya. Tapi umat Nabi Muhammad ni tak ada, muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana satu hadis Nabi, innallaha zawa liyal arda faraitu masyariqaha wa magharibaha. Allah Ta'ala pendek kepada Nabi, maka Nabi nampak. Nah, sebelah naik, sebelah jatuh. Wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zuya li minha. Dan Allah Ta'ala kata, Nabi kata, umat Nabi ni akan berpanjangi dan seluruh bumi yang Nabi nampak. Hari ni kita kelih kata umat Islam semakin hari semakin banyak. Siapa sangka kata daripada negeri pasir yang tidak ada kemajuan, yang tidak ada sekalipun orang nak pergi, tapi apabila masuk marinya Islam, kita dapati kata seluruh dunia ni pakat ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun musuh benci kepada umat, tapi agama ini tetap biak, tetap banyak dan tetap menambah, sebagaimana hadis Nabi yang kita baca saat ini. Dan juga Nabi sebut kata, wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin ammatin. Nah, supaya Allah Ta'ala tidak hancur umat ini dengan dahaga, dengan tidak ada hujan, dengan kering kotor dan sebagainya. Kemungkinan kering satu-satu tempat, satu-satu cangwat, tapi seluruh dunia tu tak ada. Kerana Allah Ta'ala, Nabi telah minta kepada umat, Nabi telah minta kepada Allah, jangan binasakan umat dia melalui kering, tidak hujan dan sebagainya. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan Nabi minta kepada umat,
kepada Allah Ta'ala supaya umat tadi tidak hancur dengan musuh selain daripada diri mereka sendiri. Hari ni kita kata COVID tak ada dah, tapi akhirnya terbuka juga. Tak ada binatang luar, tak ada manuk tangda kau gapo mari bunuh manusia yang ada di atas muka bumi ni, tak ada. Nabi minta dengan Allah Ta'ala jangan. Cuma berlaku kehancuran apabila berlaku peperangan di antara sama dia sendiri, tak ada arah lah. Dan berlaku peperangan di antara sama-sama manusia sendiri. Muslimin yang dirahmati Allah, umat ini yang penting sekalinya, umat Nabi ini tidak beri pun kepada benda tak molek. Nabi sebut dia dalam satu hadis, Nabi kata, inna ummati lan tajtami'a ala dhalalatin. Umat Nabi tak akan beri pun seluruh benda yang tak molek, benda yang bodoh, benda tak comel. Ini pasal tu di dalam syariat kita dia ada ijma'. Ijma' maknanya seluruh umat tadi pakat nampak kata benda ni betul, maka diaku dia dalam Islam. Ini adalah benda yang penting, benda yang comel, benda yang hebat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalan minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Dan kebaikan umat ini juga muslimin yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala berikan kepada kita semaya di dalam saf. Semaya kita hari ini serupa dengan saf para malaikat. Sayangnya kalau orang tak masuk semaya, tak ada saf, tak ada baris serupa para malaikat. Dalam satu hadis Nabi, ju'ilat sufufuna ka sufufil malaikah. Allah Ta'ala semaya saf di dalam semaya kita ni serupa dengan saf para malaikat di hari akhirat satu hari nanti. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi. Dan juga Allah Ta'ala berikan kepada umat ini juga ialah salam dengan takmin. Salamnya ialah kita kata Assalamualaikum. Orang-orang Yahudi ni dengki dengan kata Assalamualaikum. Salam ni muslimin yang dirahmati oleh Allah boleh guna. Siapa-siapa mengaji tak mengaji pun reti kata ini adalah salam, dan boleh jawab walaupun dia tak boleh kecik Arab sekalipun. Kita duduk di mana, kita nak tahu kata makan ni halal tak halal, kita beri salam Assalamualaikum. Tuan kedai jawab kata Waalaikumsalam, kita berasa tenang hati dia orang Islam. Dan juga takmin ini kita kata amin di dalam semaya. Kerana dalam satu hadis Nabi, siapa-siapa kata amin selepas bacaan Tok Ime ataupun serta dengan takmin Tok Ime, katakanlah kerana masa tu para malaikat kata serupa dengan kita kata amin di dalam semaya. Ini besarnya umat Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada kita. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang penting laginya Allah Ta'ala tak tinggal umat ini. Nah, innallaha yab'atsu, Allah Ta'ala hatta mari li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Agama Allah setiap satu qarun Allah Ta'ala hatta orang-orang alim mari untuk nak tajdid, untuk nak baru, untuk nak tunjuk hajar agama kepada kita. Dan 2-3 bulan yang telah lepas, salah satu daripada ulama Syekh Yusuf Qardawi adalah salah satu daripada orang mujaddid. Dan sebagaimana korun-korun yang terlepas Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain lagi, itulah agama Allah Subhanahu wa taala, mujaddid, supaya tunjuk hajar agama kepada kita. Allah Taala tak lepas dan tak biarkan umat ini berada di dalam kesesatan tanpa ada orang mari baru dan orang mari beroyak agama kepada kita. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang terakhirnya umat ini ialah umat yang paling banyak masuk syurga Allah Taala di hari kiamat. Alhamdulillah, umat yang paling banyak muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dia dalam satu hadis daripada Abdullah, dia kata kunna ma'an nabi fi qubbatin faqala atardawun an takuna rub'a ahli jannah. Fu awak nak tak we jadi umat nabi ni 1/4 daripada ahli syurga? Para sahabat kata na'am. Nabi kata atarda an takuna thuluth ahli jannah, 1/3 nak tak? Para sahabat kata nak.
Nabi Muhammad kata, inni la arju an takuna nisfa ahlil jannah. Dan saya yakin, saya harap-harap kata separuh ataupun 50% ialah umat Nabi Muhammad masuk syurga. Allahu Akbar. Ini yang panggil bilangan yang banyak yang Nabi berikan kepada kita. Nah, wa inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Nah, wadhalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Kerana syurga ni tak boleh masuk melainkan orang yang hati beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kita berbangga dengan Nabi, kita berbangga dengan umat Nabi Muhammad. Kita ambil Nabi Muhammad sebagai contoh tauladan. Hari ini muslimin yang dirahmati oleh Allah, berapa kali kita mengaji agama kerana nak tiru Nabi Muhammad supaya masuk syurga dalam bilangan yang 50% ahli syurga tadi. Apabila ada ahli syurga 50%, walaupun bilangan kita ramai, tapi dalam masa sama kita takut kita tak digelincir masuk daripada ahli neraka juga. Oleh itu hari ini kita kena belajar banyak, mengaji banyak, dan khususnya mengaji agama. Dan mengaji agama, dengar banyak, belajar banyak. Kita panggil cepat-cepat untuk nak ambil kebaikan. Tak pasti kata kena pergi duduk sela ngaji kitab, tapi kita dengar belajar, dengar mengaji, dengar ceramah dan sebagainya. Itu adalah benar-benar yang nak tunjuk ajar kepada kita nak pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وسيء الأسقام. اللهم اهدنا واهد شبابنا وشاباتنا إلى ما تحب وترضى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. آمين آمين يا رب العالمين. وأقيموا الصلاة.